Pengenalan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3235, mengandungi doa yang menyeluruh dan menyeluruh kepada Nabi Muhammad SAW. Jika diamalkan, ia akan membantu seorang Muslim untuk mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Cinta. Perkara-perkara berikutnya yang disebut dalam doa yang agung ini ialah cinta kepada Allah Ta'ala, mencintai orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Ta'ala, dan mencintai amal soleh yang mendekatkan diri kepada cinta Allah Ta'ala. Aspek doa ini merangkumi semua perkara yang baik dan berguna di kedua-dua dunia. Hanya apabila kecintaan yang tulus kepada Allah Ta'ala telah tertanam di dalam hati seseorang, ia akan membawa mereka untuk melakukan amal soleh yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala, maka ia akan menyukai hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala baik dalam perkataan maupun perbuatan. Cinta ini akan mengilhami seseorang untuk menjauhi maksiat kerana tidak diredai Allah Ta'ala, bertentangan dengan cinta yang tulus kepadanya. Cinta kepada Allah Ta'ala boleh dibahagikan kepada dua aspek. Jenis pertama adalah wajib bagi semua orang Islam. Ini termasuk mencintai dan membuktikan cinta ini melalui perbuatan dengan menunaikan kewajipan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ia termasuk membenci dan menahan diri daripada segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu dosa. Oleh itu, apabila seseorang gagal untuk berpegang kepada ini, ia menunjukkan bahawa cinta mereka kepada Allah Ta'ala adalah kekurangan. Membetulkan cinta ini memerlukan seseorang untuk bertaubat dengan ikhlas dan berusaha untuk memenuhi dua aspek penting ini supaya mereka dapat menyempurnakan cinta mereka kepada Allah yang Maha Tinggi. Aspek kedua dari kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah berusaha melakukan amal-amal soleh secara sukarela demi keredaan Allah Ta'ala. Menunaikan kewajipan, menjauhkan diri dari maksiat dan melakukan amal soleh secara sukarela membawa kepada mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Mencintai Allah Ta'ala, termasuk reda dengan ketentuan Allah Ta'ala, sebagaimana diketahui bahawa hal itu telah dipilih oleh kekasih mereka, iaitu Allah Ta'ala. Di samping itu, doa yang besar menyebut tentang mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala. Kesempurnaan cinta adalah mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala dan tidak menyukai orang yang tidak menyukai Allah Ta'ala. Ikhlas menyayangi fakir miskin. Perkara seterusnya yang disebut dalam doa yang agung ini ialah kemampuan untuk mencintai orang miskin kerana Allah Ta'ala. Mengasihi orang miskin adalah petunjuk yang sangat baik tentang keikhlasan seseorang. Ini kerana seseorang itu tidak mengharapkan orang miskin akan memberikan apa-apa balasan kepada mereka, kerana mereka miskin. Maka orang-orang yang menolong orang-orang fakir melalui apa saja cara yang ada pada mereka lebih dekat kepada erti keikhlasan, beramal kerana Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang tidak menolong orang-orang miskin. Sebenarnya, cinta adalah emosi yang sangat sukar untuk dikawal. Maka barang siapa yang menguasainya dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, seperti orang-orang miskin, maka ia telah mencapai iman yang kuat. Sebenarnya cinta kerana Allah Ta'ala merupakan aspek penyempurnaan iman menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2352, bahawa mencintai dan dekat dengan orang miskin akan menyebabkan seseorang itu dekat kepada Allah Ta'ala pada hari penghakiman. Kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah yang Maha Tinggi ditunjukkan dalam hadis lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5196. Ia menasihatkan bahawa majoriti penghuni syurga adalah orang-orang miskin.
Dan mereka akan masuk syurga 500 tahun sebelum orang kaya menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4122. Hadis yang dipetik sebelum ini juga menyebut permintaan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, untuk hidup, wafat dan dibangkitkan di kalangan orang-orang miskin. Maka barang siapa yang benar-benar mengasihi orang-orang miskin maka ia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Surah 76 Al-Insan, ayat 8-9. Dan mereka memberikan makanan yang dicintainya satu kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Sambil berkata, kami memberi makan kepada kamu heni ala kerana kiritan Allah, kami tidak mengendaki pahala dan ucapan terima kasih daripada kamu. Malah, Nabi Muhammad SAW sentiasa mendampingi orang miskin dan berusaha untuk memenuhi keperluan mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 1415. Perlu diingatkan bahawa cinta ini mesti ditunjukkan melalui tindakan bukan sekadar kata-kata. Seorang Muslim harus membantu mereka dalam apa jua cara yang mereka mampu, seperti sokongan keuangan dan emosi. Mengasihi orang miskin juga boleh menghilangkan sifat sombong kerana orang yang sombong tidak suka bergaul dengan orang miskin. Ini adalah sikap sebilangan orang bukan Islam Mekah yang tidak menyukai orang miskin. Bab 43 Az-Zukhruf, ayat 31. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu, dua negeri itu? Bergaul dengan orang miskin dan memerlukan memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menghargai apa yang mereka miliki. Malah, Nabi Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2513, bahawa seseorang hendaklah memerhatikan orang yang memiliki harta dunia yang lebih sedikit daripada mereka. Memerhati mereka yang memiliki lebih banyak boleh mendorong seseorang untuk menjadi tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ini boleh membawa kepada sifat-sifat jahat yang lain seperti hasad, dengki dan kecintaan yang berlebihan kepada dunia material yang menyebabkan seseorang lalai untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Bab 20 Taha, ayat 131. Dan janganlah kamu teralihkan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kenikmatan kepada beberapa golongan di antaranya, yaitu keindahan kehidupan dunia yang kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Skim sebabnya Nabi Muhammad SAW menasihati istrinya, ibu orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nomor 1780, agar hanya mengambil peruntukan yang minimum dari dunia ini untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawabnya dan untuk mengelakkan perhimpunan orang kaya. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa orang miskin yang sebenar adalah orang yang berada dalam keadaan fakir dan memerlukan kepada Allah Ta'ala akibat dari merendahkan diri dengan cinta dan takut kepada Allah Ta'ala. Mereka hanya memerlukan Allah yang Maha Tinggi yang menjadikan mereka memerlukan. Dan riang ketika datang ke dunia jadi dalam hal ini, mereka kaya walaupun mereka mungkin miskin dari segi keuangan. Pengampunan dan rahmat Allah yang Maha Tinggi. Aspek seterusnya dari doa besar ini adalah untuk pengampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Kedua-dua elemen ini mengandungi semuanya yang baik dalam kedua-dua dunia. Malah, seseorang tidak boleh menghapuskan dosa mereka tanpa pengampunan. Dan seseorang tidak dapat melakukan amalan yang soleh tanpa rahmat Allah Ta'ala, dalam bentuk ilham, ilmu, kekuatan dan peluang yang diperlukan untuk melakukan amalan yang soleh. Di alam akhirat seseorang tidak dapat lari dari neraka tanpa keampunan Allah Ta'ala, dan tidak pula masuk surga tanpa rahmatnya. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5673. Ujian dan kesusahan. Aspek seterusnya yang disebutkan dalam doa yang agung ini ialah berlindung kepada Allah yang Maha Tinggi daripada ujian dan kesusahan. Seorang Muslim harus menginginkan perlindungan daripada ujian terutama yang boleh menjejaskan iman seseorang walaupun ini bermakna menginginkan kematian. Berlepas diri dari dunia ini sebelum diuji keimanan seseorang adalah satu rahmat yang besar dan hadis-hadis berlindung daripada ujian terutamanya menunjukkan jenis ujian ini. Sebagai contoh, sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3604,
menasihati umat Islam untuk berlindung dengan Allah yang Maha Tinggi daripada ujian hidup dan mati. Ujian hidup menunjukkan terutamanya perkara-perkara yang boleh menjejaskan iman seseorang seperti kekufuran, bid'ah jahat dan berterusan melakukan dosa. Semuanya boleh berlaku apabila seseorang mengejar kelebihan dunia material ini. Malah, sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2376, memberi amaran bahawa cinta kepada kemasyhuran dan kekayaan lebih merosakkan iman seseorang daripada kemusnahan yang disebabkan oleh 2 ekor serigala yang kelaparan yang dibebaskan di antara sekumpulan kambing biri-biri. Ujian kematian termasuk kehilangan iman pada saat kematian dan ujian kubur. Malah, perbicaraan kubur akan sama sukarnya dengan perbicaraan Dajjal menurut sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 2064. Perlu diingat bahawa menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4077, tidak ada ujian yang akan dihadapi seseorang di dunia ini lebih hebat daripada ujian Dajjal. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, telah menjelaskan bahawa ujian besar yang boleh menghancurkan iman seseorang ialah mengejar kemewahan dunia material. Sebagai contoh, dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3158, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa baginda khawatir umat Islam akan bersaing untuk kemewahan dunia sehingga ia akan membinasakan mereka. Beliau menambah bahawa ini adalah punca utama kemusnahan negara-negara lampau. Malah, Nabi Muhammad SAW dengan jelas memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2336, bahawa setiap umat menghadapi ujian utama dan ujian utama umat ini adalah harta. Pada hakikatnya, Al-Quran menunjukkan bahawa setiap orang adalah ujian untuk orang lain. Surah 25 Al-Furqan, ayat 20. Iyo, dan kami jadikan sebahagian kamu umat sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain. Adakah kamu akan bersabar? Sebagai contoh, orang kaya adalah ujian bagi orang miskin dan orang bukan Islam adalah ujian bagi orang Islam. Ayat lain menunjukkan bagaimana semua perkara yang orang anggap baik atau buruk adalah ujian bagi mereka. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 35. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini bermakna menghadapi masa senang dan kesukaran adalah ujian bagi seorang Muslim. Masa yang baik adalah ujian yang memerlukan kesyukuran dan kesukaran adalah ujian yang memerlukan kesabaran. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2464, bersabar dalam kesulitan adalah lebih mudah daripada bersyukur dalam kemudahan. Perlu diingat, ini tidak bermakna seorang Muslim harus meninggalkan sepenuhnya perkara-perkara yang boleh menjadi ujian bagi mereka, seperti harta. Maksudnya, seorang Muslim sebaliknya harus mengambil apa yang mereka perlukan dari dunia ini untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka mengikut ajaran Islam. Berkenaan dengan manusia, hendaklah menunaikan kewajipan terhadap mereka mengikut ajaran Islam dan mengutamakan keredaan Allah SWT daripada keredaan manusia. Orang-orang tidak akan melindungi seorang Muslim jika orang Islam itu bertindak untuk menyenangkan manusia sambil menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala akan melindungi seorang Muslim dari kesan negatif manusia selagi Muslim itu taat kepada Allah SWT, walaupun perlindungan ini tidak jelas bagi mereka. Dua bahagian Islam bahagian pertama dari doa adalah permohonan kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemampuan untuk melakukan semua amalan baik dan meninggalkan segala dosa. Ini adalah kenyataan yang menyeluruh kerana kedua-dua ini boleh dianggap sebagai dua bahagian Islam. Sesiapa yang dianugerahkan ini akan berjaya di dunia dan akhirat dengan rahmat Allah Ta'ala. Perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah bahawa Nabi Muhammad SAW mengajar umat Islam tentang kepentingan memahami bahawa ilham, ilmu, kekuatan dan peluang untuk melakukan amal soleh dan menjauhkan diri daripada maksiat semuanya datang daripada Allah, dimuliakan. Memahami ini akan menjauhkan seorang Muslim dari kesombongan sebagai nilai atom yang cukup untuk membawanya ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 266.
Amalan kebaikan yang disebutkan dalam doa ini termasuk semua perbuatan yang diredai Allah Ta'ala dan yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah Ta'ala. Ia termasuk amalan-amalan yang wajib, seperti solat fardu, hadis Nabi Muhammad SAW, dan amalan-amalan lain yang dianjurkan. Menahan diri dari maksiat termasuk semua perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari rahmatnya. Ini termasuk kedua-dua dosa besar, yang diampuni melalui taubat yang ikhlas, dan dosa-dosa kecil, yang boleh dihapuskan dengan melakukan amal soleh. Bab 4 An-Nisa, ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu, niscaya kami hapuskan dari kamu dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, ke dalam syurga. Dapat difahami bahawa doa ini termasuk niat yang ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah SWT melalui amalan seseorang sama ada melakukan amal soleh atau menahan diri daripada maksiat kerana amalan hanya bernilai apabila dilakukan dengan niat yang baik. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1.